kali yang ke berapa bab yang ke-9. Kali pertama untuk bab ini Dalam bab ini kita nak tengok apa anak-anak bab ini antara bab 7, bab 8 ni satu tajuk satu tajuk yang kita nak tumpukan hari ni ialah berkaitan dengan inilah perpaduan dan integrasi nasional. Ini kita nak tengok apa itu perpaduan, apa itu integrasi. Sebab dalam DSKP tu dia dah tekan dah. Cuba kita tengok satu persatu apa yang ada dalam DSKP ni. Hari ni kita nak bincang ialah 7.1. 7.1. 7.1. Okey tu Baik. Apa yang kita nak belajar, yang kita nak faham, tumpuan perbincangan kita ialah perpaduan dan integrasi nasional. Dan kita kena tengok tentang latar belakang hubungan kaum kita zaman British, apa dia buat. Daripada zaman British, dasar pecah perintah, apa kesan dia? Dan apakah langkah mengatasi? Maksudnya ada 3 perkara yang pelajar perlu jelas, pelajar perlu faham. Dan kalau kita tengok di sini, antara perkara yang perlu kita faham betul-betul ialah perpaduan. Dia ada 2 ni, integrasi dia tak sama. Macam mana nak mewujudkan perpaduan? Macam mana nak mewujudkan integrasi? Okey. Ini kita nampak tu nanti kita akan detailkan. Tapi pada hari ni, kali ni kita nak detailkan yang pertama ni. Ini kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian. Mungkin 2 ini pun boleh juga peranan pemimpin, sebab kita ada Tun Razak dan sebagainya. Baik. Kalau kita tengok di sini pelajar, kita baca, kita nampak tajuk ini, tajuk 7.1 ni agak besar jugalah Okey. Di sini apa yang kita perlu tahu dalam SP 7.1 ni. Katakan soalan ditanya macam inilah pelajar. Jelaskan konsep berikut. Bacalah. Ini stimulus kita bacalah Jelaskan konsep perpaduan. Dia perpaduan dan integrasi ni. Dia daripada laluan yang sama, mesti berteraskan perlembagaan dan hukum negara. 2 markah saja Okey. Perpaduan dia melibatkan kaum. Nampak ni kenapa kita nak perpaduan? Kalau kita nampak di sini, kita nampak sini maksudnya perpaduan ni ialah, cikgu bagi poin saja rakyat kita ni, kalau kita katakan rakyat terdiri daripada pelbagai apa? Rakyat daripada agama berbeza, kaum berbeza, wilayah berbeza. Maksud di sini kita nak satukan. Itulah perpaduan. Kita nak satukan. Yang bila kita satukan ini, mereka ini mempunyai identiti yang sama. Identiti ni maksudnya ialah berteraskan hukum negara. Itu saja. Itu yang kita namakan perpaduan. Integrasi pula, okey, kita ambil pen merah balik. Kita tukar pen je. Kalau kita nampak integrasi ni, integrasi ni dia melibatkan bukan rakyat, dia melibatkan satu benda yang lebih besar. Dia melibatkan wilayah. Okey, kalau kita kata integrasi ni, dia lebih melibatkan masyarakat, tadi rakyat di antara negeri dan wilayah. Ini juga kita nak membentuk satu bangsa yang berteraskan identiti tadilah.
yang ada identiti sendiri. Kita bagilah identiti kita apa. Identiti kita samalah, iaitu berteraskan rukun negara dan perlembagaan. Sebab kita nampak dia sama tak? Sama saja. Jelas sebab dua markah saja dia. Dua markah yang di sini ialah pelajar boleh membezakan perpaduan. Sebab soalan B ni. Ini part ini berdasarkan jawapan 1A, bagaimana kerajaan berusaha untuk mencapai matlamat? Apakah usaha kerajaan? Usaha kerajaan dari segi politik, usaha kerajaan dari segi ekonomi, usaha kerajaan dari segi sosial. Itu pun dah mungkin ada markah di situ pelajar. Kalau kita nampak usaha kerajaan dari segi politik, cikgu sentuh politik dulu. Kita nampak dari segi politik, di sini kita banyak jawapan pelajar. Dia tak cakap usaha apa pun. Mungkin kita kata penubuhan daripada Mageran. Mageran ni, kena tulis huruf besar lah. Dia Mageran ni daripada sini bawa rukun negara. Rukun negara dah dapat berapa markah tu? Mungkin 1 atau 2 markah. 1 atau 2. Lepas itu politik pula membawa kepada banyak majlis. Kita ada 2 majlis yang pelajar kena tahu. Membawa kepada penubuhan majlis. Yang pertama ialah majlis muhibah. Dia sama aja majlis muhibah, ataupun kita nampakkan majlis muhibah senang lah. Kalau kita nak tengok, kita dapat 1 pun tak apa dah. Dia ada majlis perundingan negara, satu lagi tu majlis perundingan. Okey, katakan kita buat macam ini pelajar. Kita detail lah. Ini berasaskan daripada peristiwa 13 Mei lah. 13 Mei kita nak kaum kita semakin rapat lah. Ini pun sama. Perundingan ni tahun 1970 untuk merapatkan hubungan. Politik cukup. Sebab markah kita 6. Kalau kita pergi dari segi ekonomi, cikgu detailkan sikit saja. Ekonomi, pelajar ingat DEB dan DPN. Kalau dari segi sosial, tak larilah daripada pendidikan. Kita dah dapat makan 6. Kalau boleh kita jawab ketiga-tiga macam inilah. Ketiga-tiga ini. Sebab apa yang kita tengok pelajar, kita tengok di sinilah tumpuan kita. Apa yang pelajar perlu jelas dan faham, cuba kita tengok. Ini di sini. Dia pegang politik ni. Politik, kita ada 3 tadi kan. Majlis Perpaduan Negara, Mageran. Majlis Muhibah, Majlis Perundingan. Tapi Mageran ni cikgu letak, tutup Jabatan Perpaduan ni cikgu letak Mageran saja. Sebab nak ingatkan majlis ni 2 kan. Okey. Lepas tu kalau kita tengok, dari segi ekonomi, cikgu kata ingatkan DEB dan DPN. Di situ pelajar dah dapat jawapan. Sekurang-kurangnya 2. Ini rancangan yang kita kata 5 tahun lah. Untuk sosial, kita ingat dasar pendidikan. Sebab dia berkait-kait pelajar. Itu soalan yang pertama. Ini bentuk yang pertama ni pelajar. Ini. Dia ada lagi bentuk yang kedua, soalan. Mungkin macam inilah. Sini untungnya modul daripada Sabah ataupun modul daripada buku iPro ni. Dia ada jawapan di sudut tepi kan. Okey. Dia kata 2 langkah yang dilaksanakan untuk mencapai. Dia tadilah langkah tadi. Dia detailkan. Okey. Kalau kita tengok langkah, kita tengok sini lah. Jabatan Perpaduan. Ini Mageran ni. Majlis Muhibah Negara. Majlis Perundingan Negara. Itu sebab kalau kita ingat majlis saja, kita sebenarnya kita dah dapat menjawab dengan baik. Okey. Kita letak situ ya. Katalah kita dah jawab majlis, jawablah majlis, tak ada masalah. Kita boleh letak sini majlis, kita letak saja majlis Muhibah Negara. Betul, kita letak sini pula majlis apa lagi? Majlis
perundingan negara. Okey. Situ kita dah dapat 2 jawapan. Kalau nak tambah 3, tak ada masalah. Kita boleh tambah 3 di bawah. Kalau kita nak tambah lah. Kalau kita kata, cikgu, saya nak tambah 3 di bawah ni boleh tak? Katakan kita nak tambah 3 kan. Tak ada masalah. Hitam Kita buat hitam. Jadi kalau kita nak tambah 3, tambahlah 3 di sini. Nak payah nak tulis kan. Kita letak warna sini sikit lah 3. Kalau kita dapat warna 3 kan, nak tulis payah situ Okey. Aspek ekonomi. Tadi cikgu bagi tahu kan, aspek ekonomi dia ada 3 aspek kan, politik, ekonomi, sosial. Di sini kita ingat DPN 4 markah. 5 tahun 1. DEB 2. DPN 3. Tujuan. Bila kita faham di sini pelajar, kalau kita tengok sebenarnya senang je. Dia ada 4 ni. 4 ini kalau kita tengok satu-satu. 5, DEB, DPN, tujuan. Dapat 4 markah. Okey. Pandangan kepentingan. Ini kebatlah. Apa pentingnya kita menjaga perpaduan kan? Ini bentuk yang kedua. Yang ketiga, ini bentuk yang ketiga lah. Sejarah hubungan kaum. Bandingkan perpaduan. Tadi ini kita dah jawab B kita dah jawab. Mengapa perpaduan itu penting? Okey, bila dikatakan sejarah hubungan, di mana kita nak ambil? Okey, kalau kita tengok pelajar, saya besarkan balik. Sejarah ini kita boleh ambil di peringkat awal sekali. Di mana kita nak ambil? Ni. Di sini. Sejarah hubungan kaum negara kita wujud zaman penjajah lagi. Dikukuhkan selepas negara mencapai kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Dah dapat 2 tu. Kita dapat itu. Bagaimana dia buat? Nampak dah. Markah tadi nak berapa saja. Langkah oleh kerajaan untuk memperkasakan perpaduan ialah baru masuk perpaduan dan integrasi. Jadi pelajar, dia punya key kepada tajuk ini sangat panjang. Jadi pelajar, langkah yang terbaik pelajar kuasai daripada muka surat 140 ini tentang ini. Ini tak ada soal tadi kan, tentang apa menyebabkan berlakunya masalah perpaduan kan. Cikgu kata dasar pecah perintah, orang Melayu di mana, Cina di mana, pentadbiran yang dibuat oleh British, macam mana pentadbiran, kegiatan ekonomi dan pendapatan yang berbeza, sistem pendidikan berbeza, fahaman politik yang berteraskan kaum. Ini juga kita kena tengok, tidak disoal ke dalam soalan yang kita bincang hari ini. Okey, itu saja untuk sesi yang pertama bab 7 ini. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi. Terus melihat channel Santai dan jangan lupa subscribe channel saya.